Selamat petang dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, selamat maju jaya, salam sepakat Sabah hebat, salam Dare to Change daripada PPD Kota Kinabalu kepada semua guru dan para pendidik yang bersama kami pada ketika ini. Saya, Cikgu Kut Wiket dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sanjay Kota Kinabalu akan menjadi moderator pada hari ini. Sesi rasmi akan bermula tepat pada jam 3 petang. Untuk mengisi ruang menunggu ini secara lebih bermakna, kita ada sesi perkongsian pendek seperti biasa dalam setiap minggu daripada seorang tokoh pendidikan kita yang tidak asing lagi. Okey, sudah pun dalam paparan kamera kita, tak lain tak bukan, sudah tentu adalah beliau merupakan mantan pengarah IAB yang telah pun bersara pada bulan Oktober 2019 dan juga mantan fellow penyelidik kanan School of Education, University of Nottingham atas kewibawaan beliau. Okey, iaitu Dato' Dr. Mahendra Singh Nahar Singh. Beliau merupakan salah seorang daripada ahli dalam Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan MPPK yang dipengerusikan oleh Dato' Dr. Amin Senin. Tanpa buang masa, kita persilakan tak lain tak bukan tokoh pendidikan kita, Dato' Dr. Mahendra Singh untuk sesi Snippets Reflects On yang bertajuk Education and Wellbeing of Students in Oulu, Finland. Terima kasih Cikgu Quid. Cara Cikgu Quid cakap sama seperti rakaman yang dalam promo. You can repeat exactly macam you buat dalam promo. So tahniahlah moderator kita hari ini. Thank you very much kerana menjadi moderator pada petang ini. Saya tahu mengejar daripada sekolah untuk datang memulakan sesi ini. Dan saya seperti yang disebut oleh moderator kita, Cikgu Quid, tajuk kita ialah Education in Finland and the Wellbeing of Students. Wellbeing of Students and Education in Finland. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin tahu bahawa dua sesi yang kebelakangan ini telah saya kendalikan daripada Finland sendiri, daripada Bandaraya Oulu. Bandaraya Oulu ialah sejam flight daripada bandar ibu negeri kepada Finland, iaitu Helsinki. Kalau naik kereta api 9 jam. So it was a good experience, dan pada satu hari saya rasa saya nak bawa juga tuan-tuan dan puan-puan untuk dapat pengalaman itu. Kita carilah cara yang terbaik bagaimana kita boleh aturkan, di mana kalau sebahagian itu dapat dibiayai oleh mana-mana yayasan atau organisasi dan sebahagian itu dibiayai oleh cikgu atau mana-mana sumber yang lain, dan kita pergi untuk melihat kerana kita nak dapat ilmu, kita nak dapat pengalaman. Satu daripada cara untuk dapat pengalaman adalah daripada buku, kita baca dan sebagainya. Kita baca pengalaman orang lain. Tapi kalau kita pergi sendiri, itu menjadi pengalaman kita sendiri. Saya kongsi ini adalah pengalaman saya, tapi dalam sesi ini yang diadakan hari Jumaat lepas dekat Oulu, saya bersama dengan Dr. Kari Kampulainen, dan beliau merupakan Director of Teacher Training School dekat University of Oulu. Apa kita tak pernah dengar istilah Teacher Training School? Kita selalunya bila guru buat latihan praktikum, mereka pergi ke sekolah merata-rata sekolah di bandar atau di luar bandar. Tapi di negara Finland, latihan cikgu dikendalikan, umpamanya di University of Oulu, mereka yang ambil pendidikan untuk ijazah mereka, untuk jadi guru, mereka akan buat latihan praktikum di 3 buah sekolah yang ada dalam universiti itu sendiri, di kawasan universiti itu sendiri. Ada sebuah sekolah menengah, sebuah sekolah menengah atas, dan sebuah sekolah rendah. All three are in the university. 3 sekolah itu adalah kepunyaan universiti. Cikgu juga dibiayai oleh universiti. They are employed by the university. Mereka latih guru mereka dengan begitu teliti untuk memastikan mentoring yang diberi kepada guru-guru adalah yang terbaik dan yang terkini. Hari ini kenapa saya pilih tajuk ini hari itu? Kerana satu perkara yang sangat diutamakan ialah well-being of students. Dan anda akan dengar sebentar lagi.
The well-being of student, dia jaga well-being of student sebelum mereka nak fikirkan tentang aspek akademik. Dan banyak kali tuan-tuan dan puan-puan pun dah dengar saya banyak kali baca ungkapan ini, think Maslow before Bloom. Kita semua dah pelajari dekat universiti dulu, Maslow's hierarchy of needs. Kita tahu taksonomi Bloom untuk pembelajaran. Right? So, tetapi banyak para pakar pendidikan mereka katakan think Maslow before Bloom. Dan di Finland ini, di Bandar Oulu ini, saya boleh lihat sendiri bagaimana think Maslow before Bloom itu diamalkan. Bagaimana well-being of student diutamakan. Bagaimana cikgu menjaga jiwa murid-murid dan juga menyokong mereka. So, itu mukadimahnya. Mari kita sama-sama mengikuti rakaman daripada hari itu. Kerana hari ini saya balik ke Malaysia hari Ahad awal pagi dan hari Isnin sampai sekarang setiap hari ada mesyuarat. Hari ini pun saya baru balik daripada mesyuarat dengan Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan. Bagi maklum balas tentang sukan, you know, saya pernah jadi pengarah bahagian sukan dan saya punya PhD dan sebagainya pun dalam bidang sukan. Saya suka dua bidang utama, kepimpinan dan sukan. So tuan-tuan dan puan-puan, mari kita dengar rakaman itu. Okey, selamat petang sekali lagi dan selamat pagi dari Finland. Kita berada 5 jam di belakang waktu di Malaysia. We are 5 hours behind Malaysia. And thank you very much for joining the session today. This is our second session from Finland. Last week kita ada semua yang ada bersama saya dekat 7-8 orang daripada Malaysia yang telah juga menyampaikan snippet, sub-snippet sedikit daripada mereka semua. Dan hari ini tajuk kita ialah Education and Well-being of Students in Oulu, Finland. Well-being murid di Finland ni adalah menjadi keutamaan yang besar kepada masyarakat dan juga sistem pendidikan di negara Finland ni. Dan tuan-tuan dan puan-puan masih ingat banyak kali saya utarakan kata hikmah atau kata slogan atau peringatan mesra bahawa think Maslow before Bloom. Dan di sini kita boleh nampak perkara think Maslow before Bloom itu, we can see that in action, di mana well-being of students is always given an priority. Bersama saya hari ini, together with me today is Dr. Kari Kumpulainen. Okay, so Dr. Kari is the director of the Teacher Training School in the University of Oulu. Now, what does this mean? Kita ada, bila kita lakukan latihan semasa ijazah kita pergi untuk praktikum, kita pergi ke sekolah di luar. Tetapi di University of Oulu dan 8 universiti yang lain, sekolah berada dalam universiti. So, amalan latihan atau praktikum itu dijalankan di sekolah tersebut dan semua guru-guru di sekolah tersebut, all the teachers in the school adalah guru yang telah dilatih untuk menjadi mentor kepada guru pelatih. They have been trained to provide mentorship yang memang menyerlah untuk membimbing guru pelatih, student teachers, untuk ke arah nak dapat certification mereka sebagai guru. So, itu latar belakang sedikit. Tapi saya sebut bahawa seperti saya sebut tadi, well-being of students itu adalah sangat penting. Can we have the next slide, please? Minggu lepas pun saya bacakan slogan ini dan memang bermakna it's easier to build strong children than to fix broken adults. Makna dia cukup mendalam. Biarlah kita, ada pepatah Melayu juga, saya merentuh buluh biarlah daripada rebungnya. Ya, saya ingat. So, they are firm believers dan ingat,
kata hikmah ini bukan wujud 50 tahun yang lepas, tetapi daripada tahun 1855 oleh Frederick Douglass. So di Aulu, Bandar Aulu yang ada 200,000 penghuni dan universiti dan beberapa sekolah memang hebat. Every school in Aulu is a well-being school. So kesejahteraan murid dan guru itu adalah amat diutarakan. Next slide please. Dan dalam orang mungkin tertanya apakah tiang utama yang menyokong Finnish education system ini adalah 3 perkara: equity, trust and responsibility. Dan anda dengar pada minggu lepas, umpamanya bila trust dia di negara Finland tak ada pihak nazir. So, guru-guru akan mengambil responsibility. There are no inspectorates. Dan equity, walaupun sekolah itu jauh di utara Finland, tetapi dari segi geographical, dari segi kemampuan skalanya, sokongannya adalah cukup padat. Seperti juga negara kita, kita pun amalkan perkara ini. Hanya beberapa amalan yang kita mungkin boleh dapat sedikit ilmu daripada mereka dan amalan yang terbaik. Ya? So responsibility juga adalah satu perkara yang sangat diutamakan. Next slide please. Kalau student punya schools ecosystem of well-being, apa sebenarnya ekosistem well-being ini? Yang pertama, pendidikan, murid datang ke sekolah untuk belajar. So, schooling is equal to learning. You must make sure learning happens. 99.6% murid mereka akan berjaya selepas pembelajaran pengajian di peringkat menengah. Safety, the safety of students is very important. Di sekolah dan juga di luar dan sebagainya. Dan apa pula, macam mana wujudnya participation? Participation kerana murid mesti terlibat, dilibatkan, tidak dikecualikan, tidak ditinggalkan whenever dalam kelas aktiviti atau di luar kelas. Participation of students is important. Dan murid-murid digalakkan untuk komunikasi yang sihat, collaboration. Apa juga aktiviti banyak beri tumpuan kepada kolaborasi di antara murid. Kerana itu adalah ekosistem of well-being. Nampak mudah, perkara yang kita juga lakukan di Malaysia. Learning kita utamakan, safety of students kita utamakan juga. Kita juga utamakan pelibatan murid dalam aktiviti dan kita juga mengutamakan kolaborasi. So 4 perkara ini yang diutamakan dalam ekosistem or well-being of students. Next slide please. So for the next slide, I will pass over to Dr. Kari and apa sebenarnya the student services dan sebagainya. Thank you. I hand over to you. Unmute. Okay, everybody, it's good to meet you. I'm Dr. Kari Kumpulainen, and just like Dr. Mehander mentioned, I'm the director of Oulu University Teacher Training School. And today it's my great pleasure to talk with you about well-being in general. So I will share my thoughts by using 3 different slides. Could you please turn? I turned it off, unmuted. Yeah, but also the coming sound. All right, perhaps we can move here. So I will talk for you about student welfare services and pedagogical support, daily routines, and also how other actual school practices can enhance learning and well-being when we are talking about our students. So let's start with this student welfare services and pedagogical support, which we will offer. I have divided this topic to 4 different levels. So when we are talking about
how school community can support welfare inside the building. So it starts every morning when students and staff members, principals, teachers, they arrive to school. Perhaps doorman is waiting for you. Do you get a smile, or what is the first expression in the morning when you arrive to your school? It's very important. Dr. Meander already mentioned this safe issue. In Finland, I can tell you that the physical safety, it's not a big issue for schools. Children are coming very freely to school. Normally they are walking, quite often they are biking, sometimes using buses, but normally the way they come from home, it's quite safe. But if we are talking about mental safety, it's another issue, and we have to concentrate on mental safety here. So how to start the day, how to finalize, and one important thing which we have to remember on community level is how do we follow the well-being? How do we collect feedback? Do we remember to ask that how are you today and make notes on that? We have to understand that people, they are not machines. We need rest. Nobody can work 24/7, and especially that is valid with students. What about individual level? I'm sure that there are cultural differences, how we think, what is the concept of well-being, but basically they are very simple things. How we greet each others, perhaps how we shake the hands, how polite we are for each others, and do you smile or not? I have been hiring hundreds and hundreds of teachers and principals during my 40-year career, and one of my leading principles is this, that hire the smile and teach the job. So personality means very much for me when I'm hiring teachers. If you smile and you are kind of a good person, I know that next 40 years will be very easy. So everybody can learn the techniques and contents and subject, but not everybody has the smile which is needed. Multi-professional teamwork is needed in school level, and in Finland, I can say that in every school we have a team which duties to concentrate on well-being. They are organizing events for students and teachers, principals, whoever, and quite often this team is multi-professional. So we have teachers, special teachers, psychologists, medical doctor, nurse, whoever is needed to participate. And very important role is also when we are talking about parents. They have so much talent, and please use that talent every day. In Finland, we started using parents when we developed curriculum. Each family, each parents were asked what kind of education your child and children need, and we asked them to participate. We organize frequently parent meetings. I don't say weekly, but perhaps every now and then, perhaps once a month, teachers are meeting parents, and in groups, but also individually. Let's move on. Next slide, please. So daily routines, they are very important to follow when we are talking about well-being. And in Finland, we are very happy that about 40 years ago, we got a law which says that school has to offer healthy lunch
for every student in a school. It's totally free, and we have to do that by the law, and we will do it with a pleasure. Another thing is breaks. School days in Finland, they are organized in primary school especially, so that we have 45 minutes teaching, and after each lecture we have 15 minutes break, and teaching 45 minutes and again 15 minutes break, and that is kind of frequent, which comes every day, and breaks are needed. Children are going out and having outdoor activities, and then they will refresh their mind, and when they return to classroom, so they are more than eager to learn again. Mornings are important in many rooms, classrooms. Students and teacher come together in the morning. Perhaps they are singing together, perhaps reading something together, just to have a soft start for the day. They work hand in hand. If you move, sock, whatever, then you need to relax. Reading is a wonderful way to relax. I can tell you that in Finland we are heavy readers. Still, we have only 5.6 million people living in this country, but last year our libraries were in heavy use. We borrowed 90 million books from our libraries, so quite many books per each person during the year. Actual school practices which we use to enhance learning and well-being. In our country, we have launched years ago a program against bullying, meaning that whenever something happens, we have a systematic way how to handle it. We call students to talk to each other in the presence of teacher, of course. Sometimes if it's needed, if it's more serious, then we call the parents, and we have to deal all those incidents immediately when something happens. We have another project which is running in the whole Finland in every single school. The name of that project is Schools on the Move, which means that we encourage very much our students, but also staff members to move. We all know that sitting kills. If you are sitting hours and hours and hours, sooner or later you can find that it was not so healthy. So we encourage very much people to move during the breaks and other ways as well. Positive pedagogy is one thing which we are talking about very much. During the school days, we don't try to find what are the weaknesses of our students, but we try to concentrate what are the positive, where are you good in, and then encouraging, you are so good, you are doing this so well, please keep on going. If somebody is not so good, we don't remark it, but when he or she is good, then we tell how you are so great. So we concentrate on positive things. And actually, in many schools, including our university school, we have hired people who are concentrating on motivating students. Each morning when our students come to school, our school motivators, they are waiting them, they are greeting them and saying, did you sleep well last night? Welcome to school again. Perhaps you have heard that a long time ago, one guitarist called Carlos Santana, one of my favorite musicians, he made one great song which name is Let the Children Play. And he's playing that nice song and singing, and only lyrics in that song he's repeating, let the children play, let the children play. This is something which enhances well-being. So in the future, please listen
to Carlos Santana and let the children play. Thank you for listening. It was my pleasure to meet you. Thank you. Thank you. Yeah, you should say it loudly. They can hear you. Yeah, just said that. Terima kasih. Terima kasih daripada Dr. Kari and terima kasih kepada semua. Kita masuk ke slide akhir. Ini adalah gambar-gambar sesi kami tadi. Profesor yang anda lihat di sebelah kiri itu ialah Profesor Pekka Cash. Profesor Pekka Cash. Oh, you understand bahasa. Yes, no? yes. Profesor Pekka Cash sudah ada 2 PhD, sekarang akan tamatkan PhD yang ketiga. Ada 2 masters, 1 bachelor degree and 3 PhDs. Yang PhD yang ketiga dekat-dekat nak habis dah. So you can imagine lah dia punya the love for knowledge and the love untuk ilmu. Ini adalah sesi-sesi kami di sini semasa especially last week dan minggu ini kami ada dalam satu seminar bersama dengan peserta dari beberapa buah negara yang lain. So last slide please. Yeah, this trip has been very informative for me as well. This is my first time in Finland as well. And ke arah depan tu saya dah tahu apa benda yang kita nak belajar daripada mereka dan apa benda yang mereka boleh belajar daripada kita. It's two-way. It's learning both ways because we have also very strong multicultural foundations in our teaching and learning. Beberapa masalah yang kita juga pandai untuk selesaikan. Of course, we will have more sharing sessions tentang pendidikan di Finland. Kita ambil yang terbaik untuk sistem kita, kita kongsikan dan kita doakan supaya sistem pendidikan kita pun sudah menyerlah, boleh menyerlah lagi. We are good, but we can be better. But however, we can be the best in what we do. Why not? Right? Yes. Lanskap di antara kedua-dua negara adalah berbeza, tapi kita lihat yang mana boleh diselipkan dalam apa yang kita lakukan, mungkin secara kecil-kecilan. Remember, kita punya bilangan murid 5 juta. Population negara Finland adalah 5 point berapa juta. Anak murid kita hampir sama banyak dengan population dekat negara Finland. So dari situ pun kita boleh nampak bahawa ada perbezaan. So kita kena ambil dan lihat mana satu-satu perkara tu yang terbaik dan kita boleh selitkan dalam sistem pedagogi kita yang sedia ada. Yang tidak mungkin ada setengah tu tidak memerlukan peruntukan pun untuk dilakukan. Umpamanya macam well-being, beberapa amalan well-being juga. Of course, ya. Kita pun ada bantuan makanan dan itu adalah untuk murid B40 umpamanya dan sebagainya. Ingat, bilangan murid kita hampir sama dengan population negara mereka. Yeah. So, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana bersama saya dan dalam minggu lepas dan minggu ini sesi snippet kita panjang sedikit tetapi saya anggap adalah sesuatu yang akan merugikan kalau saya tidak berkongsi daripada sini. Sepatutnya saya bersama dengan Dr. Sari, tapi Dr. Sari dia terpaksa ganti seorang lagi untuk sesi yang sedang berlangsung di bilik kuliah sebelah ni. So, bila Dr. Sari di situ, Dr. Kari dia kata dia akan bersama dengan saya dan rakan-rakan saya yang lain yang datang dari Malaysia berada untuk bersama dalam sesi yang itu. Dr. Sari dah masukkan his message. Thank you. It was a great pleasure to meet all of you today. Mereka adalah baik hati, sama juga macam kita orang Malaysia, mudah untuk bergaul, mudah untuk didekati. Ya. Dan budaya ada setengah DNA tu kita as part of our DNA something similar to the Finnish people. Ya, itu yang. Dan 2 hari lepas Duta Malaysia ke Finland daripada Helsinki datang ke Oulu naik kapal terbang 1 hour flight bersama kami untuk 2 hari. So he wanted to be involved. He came all the way. Dan semalam dia pun join sesi seminar juga panjang hari. He was with us. So it has been a good experience. So tuan-tuan dan puan-puan, no one can hand you experience, but they can hand you a book, they can hand you a journal.
buku adalah beban latihan untuk minda. Marilah kita sama-sama menerokai ilmu daripada pelbagai sumber. Ilmu itu boleh datang daripada mana-mana pun. And remember, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Have a nice weekend. Alright. Terima kasih Dato' Dr. Mahendra atas perkongsian snippets yang ringkas tetapi sangat padat tentang amalan yang terbaik lawatan pembelajaran Dato' bersama rombongan dari Malaysia di sekolah di Finland bersama dengan duta-duta pendidikan di Finland, kan Dato'? So memang sangat menarik sekali, kami yang mendengar ni pun seolah-olah sangat bersyukur kita tidak terbang sejauh itu, tetapi ilmu tu yang kita terima khususnya kepada rakan-rakan pendidik di negeri Sabah ini dan juga secara umumnya rakan-rakan pendidik di seluruh Malaysia terhadap ilmu yang dikongsikan itu. Jadi seperti mana yang tadi Dato' Dr. Mahendra ada bilang tadi, kita boleh renungkan dan refleksi bersama. Dan Cikgu Quid, kita juga boleh rancang. Nanti saya akan bincang dengan Puan LC yang ada bersama dengan kita dan ketua-ketua yang lain. Kita sama-sama boleh bincang, manalah tahu kita buat satu rombongan daripada Sabah, ya, cikgu-cikgu Sabah dan siapa-siapa pun. Tak ada kekangan apa-apa dan kita cari dana dan kita cari formula yang terbaik. Macam mana kita nak boleh pergi juga untuk mendapat ilmu ni, dapat percambahan fikiran ini. Okey? Betul. Cadangan yang sungguh menyeronokkan. Okey, kita guru-guru dengar pun sangat menyeronokkan khususnya kepada rakan-rakan guru di negeri. Anyone can go. Yes, anyone can go. Ya, betul. Because kita semua pun sudah maklum Finland memang top 5 di seluruh dunia untuk kualiti pendidikan di negara tersebut. Sudah tentu kita di Malaysia ni mau belajarlah, makin rapat, makin banyak kita dekat dengan yang juara-juara pendidikan negara ni kan, makin kita ilmu lebih kita bagus, kita dah boleh dapat daripada mereka untuk kita amalkan kepada anak-anak di negeri Sabah ini. Termasuklah di seluruh Malaysia lah, supaya kualiti pendidikan di negara kita juga turut meningkat. Okey, jadi sekali lagi saya terima kasih Dato' Dr. Mahendra atas perkongsian tadi. Jadi kita akan teruskan. Alright. Sekali lagi selamat petang dan salam sejahtera kepada audiens yang baru mengikuti sesi Mita Tabang kita. Jadi salam Malaysia Madani, selamat maju jaya, salam sepakat Sabah hebat, salam Dare to Change daripada PPD Kota Kinabalu. Dan kepada yang berbahagia, Dato' Dr. Amin Senin, pengasas CDL, penceramah jemputan mingguan kita, Dato' Dr. Mahendra Singh, penceramah CDL siri yang ke-33, Encik Muhammad Erwan bin Siddiq, Puan LC Sharon Giluk, yang merupakan koordinator CDL, Cikgu Mita Tabang Sabah, para pengetua dan guru besar, para pendidik dan guru-guru di seluruh Sabah khasnya, dan yang sudi bersama kami dari seluruh pelosok Malaysia, saya, Kut Wiket, dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sanzek Kota Kinabalu, akan menjadi moderator pada hari ini. Selamat bertemu sekali lagi dalam sesi CDL siri yang ke-33, #Cikgu Mita Tabang, yang juga bermakna Cikgu Bantu Cikgu. Mita Tabang sebenarnya adalah merupakan bahasa suku kaum etnik Sabah. Ini adalah satu sesi perkongsian ilmu yang dijalankan secara bersiri menerusi siri hands-on online session. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, para pendidik sekalian, maklumat objektif CDL hands-on adalah berasaskan kepada 4 objektif berikut, yaitu yang pertama, berkongsi ilmu dan kemahiran. Yang kedua, membangunkan kompetensi guru. Dan yang ketiga adalah meningkatkan keupayaan. Dan yang terakhir, untuk membina jalinan dan jaringan yang berterusan. Jadi untuk maklumat-maklumat yang lain, jadi rakan-rakan guru yang sedang mengikuti sesi kita pada petang ini, bolehlah melihat maklumat di sebelah kanan hadapan skrin Anda untuk pengetahuan yang lebih lanjut berkaitan dengan CDL hands-on learning ini. Tak kenal maka tak cinta. Tak didayung perahu, masakan sampai ke seberang. Tak dipecahkan ruyung, masakan dapat sagunya.
tak diperkenalkan tetamu, sudah tentu jiwa tertanya-tanya. Sukacita, saya ingin memperkenalkan penceramah CDL siri ke-33, yaitu Cikgu Muhammad Erwan bin Syidik dari Sekolah Kebangsaan Desa Subur, Tawau, yang akan membuat perkongsian dengan kita pada petang ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan penceramah yang hebat ini, Cikgu Erwan, yang sedang berkhidmat sebagai penolong kanan kurikulum di Sekolah Kebangsaan Desa Subur, Tawau. Dan Cikgu Erwan bergiat aktif sebagai penceramah dan pempamer dalam pelbagai platform pendidikan di peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan juga antarabangsa. Dengan kemahiran dan sumbangan beliau dalam dunia pendidikan sebagai Apple Teacher, MIE Microsoft, dan juga Google Educator, beliau telah dinobatkan dengan pelbagai anugerah. Panjang senarai dia, tidak dapat saya sebut satu persatu. Tetapi yang terkini, beliau merupakan Cikgu Juara Digital. Baiklah, dalam CDL Hands-on Online Session Sabah siri yang ke-33, kita pada hari ini, Cikgu Erwan bin Syidik akan membuat perkongsian yang bertajuk Green Screen in Classroom. Jadi sepanjang perkongsian ini, rakan-rakan guru yang sedang menyertai perkongsian pada petang ini, boleh terus saja bertanya jika ada kemusykilan pada bila-bila masa ya. Jadi Anda dipersilakan juga untuk menaip persoalan Anda di dalam ruangan chat dan kemudian saya akan coba bacakan soalan Anda bila ada ruang dan peluang. Jadi tanpa membuang masa yang ditunggu-tunggukan pada petang ini, kita persilakan Cikgu Erwan untuk memberikan perkongsian beliau. Dipersilakan, Cikgu. Oke, terima kasih Cikgu Kwit. Tidak ada lah yang ditunggu sangat, biasa-biasa saja. Oke, mantap Pak Cikgu. Boleh dipersilakan Cikgu. Saya Cikgu Muhammad Erwan daripada SK Desa Subur. Saya sudah mengajar lah, baru sejak ini mengajar tidak lama, baru 20 lebih tahun. Dan saya percaya di luar sana ramailah guru-guru yang pakar daripada saya nih. Saya hanya mengongsikan sedikit saja ilmu pada petang ini. Kalau agak putus-putus, oke, dengar juga Cikgu Kwit. Agak putus-putus lah, lain nama bagus. Jelas Cikgu. Petang ini. Di luar bandar kan. Jadi makluman saya adalah mengajar di luar bandar. Oke lah. Oke, saya akan teruskan sesi saya. Saya akan berkongsi slide sedikit. Oke. Saya lebih mesra dipanggil dengan Cikgu Iwan di sekolah-sekolah nih. Suka lagi lah mereka panggil Cikgu Iwan. Panjang sekali Iwan. Oke, saya santai sejak petang nih ya, dengan kita stres-stres, kita santai saja sedikit pengisian ilmu. Tidak banyak ilmu daripada saya nih ya. Kita akan pergi kepada layar hijau di dalam bilik darjah ataupun green screen in the classroom lah. Kenapa kita bawa ada ni adalah sebab-sebab kenapa. Kalau masih ingat dulu semasa PKP, semasa kita PDPR, layar hijau inilah yang paling popular kan Cikgu Kwit? Sangat-sangat popular di kalangan guru. Jadi sebenarnya lama, projek ini sudah lama, saya sudah buat lama dengan buat kajian tindakan sedikit pada awal 2016 dan saya berkembang dan teruslah hinggalah hari ini masih lagi mengamalkan layar hijau di dalam bilik darjah. Nanti saya akan kongsikan bagaimana layar hijau yang kita lebih kenali dalam film-film yang gempak nih, terutama yang terbaru nih, Fast 8 dan sebagainya, itu semua green screen, layar hijau. Oke. Kita akan bawa teknologi itu ke dalam bilik darjah. Bagaimana? Nanti kita akan ceritakan sedikit. Jika saya laju, bagi tahu saya, Cikgu ya. Saya ini kalau bercakap agak laju sedikit. Oke, sedikit pengungsian pada hari ini, di mana kalau kita melihat kaedah ini adalah kaedah yang biasa digunakan dalam film-film dan promosi-promosi sebagainya. Kita bawa ini tujuannya layar hijau dalam bilik darjah nih. Fokus utama adalah kita mau tarik minat pelajar untuk belajar kita punya mata pelajaran. Itu paling utama. Kita selalu dengar bagaimana mau tarik minat pelajar supaya sekolah ini menjadi satu institusi yang sangat seronok dan sangat-sangat dinantikan oleh pelajar. Kita sebagai guru nih, itulah yang kita harapkan. Betul kan Cikgu? Cikgu, saya rasa semua setuju. Kalau bolehlah sekolah ini menjadi satu yang sangat seronok.
budak ternanti-nanti akan bilalah pergi sekolah nih, bilalah pergi sekolah nih, jam berapa ini sudah, oke begitu. Sebab ada yang kita janjikan sesuatu pembelajaran yang seronok, yang menarik dan mudah dipaham di sekolah. Itu sedikit lah ya. Kita mau pelajar kita ini teruja untuk datang ke sekolah, itu saja. Oke, saya akan teruskan apa maksudnya yang kita kenali sebagai layar hijau ataupun green screen. Ini memang tidak asing lagi, seperti saya cakap tadi, memang tidak asing lagi layar hijau ini. Dan teknologi ini kita bawa ke dalam classroom supaya dapat, tujuannya adalah utama membantu pelajar kita lebih memahami konten kita, isi pelajaran kita pada hari itu. Oke, kita imbau sedikitlah tentang layar hijau. Apa itu layar hijau? Kenapa green screen? Dulu dia dikenali sebagai chroma key dan sebagainya lah, merujuk kepada teknik penggunaan visual digunakan dalam menghasilkan video, efek dan sebagainya latar belakang. Sebab kenapa dia gunakan layar hijau nih? Sebenarnya kita mau menggantikan latar belakang itu. Kalau macam rumah saya itu kan bersepa, di mana kita bersepa-sepa di belakang, untuk cover dia tuh kita gunakan layar hijau, teknik green screen. Kita cover di belakang itu. Dan kita mau suasana latar belakang ataupun background itu berbeza-beza. Tidaklah dia itu statik dan membosankan. Inilah yang kita akan bawa, bahwa classroom kita atau bilik belajar kita sentiasa berubah. Hari demi hari dia berubah. Sebab kita menggunakan teknologi latar belakang layar hijau tadi itulah. Oke, layar hijau sering juga digunakan di dalam television dan sebagainya, pengajaran. Oke, sekarang kita fokus kepada bagaimana teknologi ini dimasukkan ke dalam kita punya pengajaran lah, untuk mencipta sesuatu kesan ataupun mencipta satu di mana kita boleh memudahkanlah pemahaman pelajar itu. Itu tujuan utamanya. Kita tidaklah mau jadi hebat ataupun pakar green screen seperti yang di luar sana begitu. Oke, kenapa hijau? Oke, ramai yang bertanya apabila saya selalu membentang ini kan, ramai yang bertanya kenapa hijau? Kenapa tidak biru? Kenapa tidak kalau kita lihat, oke, dia sebenarnya kontras lah dengan kita punya kulit. Kecuali green screen ini tidak jadilah kalau pakai incredible Hulk tidak jadi, sebab dia badannya hijau. Tidak jadi. Kalau dengan kulit kita nih yang ini sawo-sawo matang nih, agak gelap nih, memang sesuai. Apalagi yang putih memang sesuai lah, gunakan kontras warna tuh, warna manusia tuh digunakan green screen. Boleh juga gunakan warna lain, tapi dia agak nanti akan ada konflik sedikit. Sebab kadang-kadang baju kita pakai, kita kena lah. Apabila kita layar hijau, kita tidak boleh pakai baju hijau pada masa itu. Oke, itu sedikitlah cerita sedikit pasal kenapa hijau. Nah, sebenarnya proses warna hijau ini sangatlah cenderung memilih perbedaan warna, kontrasnya tuh. Itu nanti kita paham. Siapa yang sudah selalu menggunakan, dia akan paham tuh kontras warna tuh, hijau dan warna-warna lain. Memang hijau ini menonjol. Cikgu pakailah baju mengajar pakai baju warna hijau. Memang cikgu paling menonjol pada hari itu di dalam sekolah. Memang seronok cikgu ya, kita seronok cikgu. Mengajar ini memang seronok. Oke, kita coba lagi ya cikgu ya. Oke. Sebenarnya warna hijau ini apapun device memang serasi lah cikgu. Telepon pintar cikgu, tablet dan sebagainya, komputer cikgu, memang mesra cikgu. Layar green screen ini memang mesra. Dia boleh mengoptimalkan juga penggunaan latar belakang dengan secara optimal cikgu. Senang, dan software yang tersedia pun yang di pasaran ini cikgu memang ngam lah, bagi saya memang ngam lah green screen itu. Jarang kita dengar dia blue screen, red screen, dia mesti green screen cikgu. Sedikitlah saya mencelote cikgu ya. Oke, layar hijau dalam bilik belajar ini yang kita mau pergi cikgu. Bagaimana aplikasinya ataupun kenapa layar hijau dalam bilik belajar cikgu ya. Oke, jika ada apa-apa soalan cikgu bolehlah bertanya ya. Nanti tanya dengan saya agak laju nih. Oke, sebenarnya cikgu kita mau ini cikgu ya, kita mau meningkatkan cikgu keterlibatan dan motivasi pelajar itu cikgu. Perkara asas kita mau tarik pelajar kita belajar cikgu.
cara kita mau tarik, kita banyak, kadang-kadang guru nih banyak keedah cikgu. Satu persatu kita coba keedah. Bagi guru yang sudah lama mengajar, sudah 20 tahun, hampir 30 tahun, memang banyak keedahnya. Bagaimana pelajar itu kita tarik ke sekolah dan bagi dia, biar dia bermotivasi untuk datang ke sekolah cikgu ya. Sedikit ya cikgu. Oke, saya teruskan cikgu ya. Sekejap ya, saya jangan herannya saya tutup video sekejap. Oke, sebenarnya rasionalnya tuh cikgu, syarat mereka kita coba aktifkan mereka lah menggunakan layar hijau ini supaya mereka datang ke sekolah sangat seronok cikgu. Kalau ikut pengalaman saya cikgu sejak daripada 2016 cikgu, pelajar-pelajar ini memang seronok dan ternanti-nanti akan pengajaran cikgu pada hari itu. Cikgu percayalah cakap saya cikgu. Apabila kita buat sesuatu yang di luar jangkaan pelajar, sesuatu yang seronok cikgu, memang pelajar akan ternanti-nanti. Bila cikgu mau masuk kelasnya, bila masa cikgu ni akan. Olah bila lah cikgu Iwan mau masuk kelasnya. Gitu cikgu. Kita sebagai guru memang rasa termotivasi cikgu ya untuk mengajar pelajar kita. Oke, sebenarnya ini adalah yang kedua adalah meningkatkan pemahaman visual. Oke. Ini dengan menggunakan layar hijau cikgu dapat memperkaya pembelajaran visualisasi menarik daripada mudah kepada susah. Konsep nih cikgu. Ini memang cikgu. Dengan hasil visual lah cikgu. Pelajar kita nih cikgu. Kalau cikgu-cikgu di luar sana, pelajar kita ini sangat seronok apabila melihat visual cikgu daripada dia tuh membaca ataupun mendengar, dia sangat bosan cikgu. Tapi apabila kita paparkan visual yang menarik cikgu, memang dia akan alright. Ya, Cikgu Irwan kembali dah. Oke, kembali dah. Oke. Oh, very good, very good. Ya. Lalu di pedalaman ya, cikgu-cikgu, memang begitulah pedalaman nih. Kejap-kejap ada, kejap-kejap tiada. Oke, tahan ya, pedalaman tapi layar hijau mantap Oke. Teruskan cikgu. Teruskan. Oke. Meningkatkan kreativiti tadi cikgu ya. Ya, betul. Sedikit, oke. Melihat mereka ke dalam projek-projek cikgu. Mereka memang projeknya nak kreatif lah cikgu. Pelajar kita memang kreatif. Saya cakap tadi memang awal-awal kreatif. Lebih kreatif daripada kita. Sebab apabila penggunaan device, gadget dan sebagainya, mereka sangat kreatif. Terutama apabila aplikasi TikTok. Pelajar kita lebih ber-TikTok daripada guru-guru. Itu kenyataan. Itu kenyataan cikgu ya. Oke, ini adalah rasional yang keempat, kolaborasi lah cikgu. Kita menggalakkan pelajar kita tuh sentiasa berkomunikasi dan bekerja sama dalam apapun ketugasan yang kita berikan cikgu kepada pelajar kita pada hari itu. Sedikit cikgu ya. Oke, kita akan lihat. Oke, penggunaan biasanya layar hijau ini yang kelima ini biasanya kemampuan mereka berbicara umum cikgu. Secara tidak langsung kita akan melatih mereka sangat-sangat berkeyakinan di hadapan umum. Sebab kita sudah melatih mereka dalam kelas tuh seawal umur. Kalau saya biasanya saya akan bawa mereka ini adalah umur dari tahun 1 hingga tahun 6. Dari tahun 1 tuh saya sudah dedahkan mereka macam mana berdepan dengan kamera. Jadi mereka sangat-sangat berkeyakinan cikgu. Apabila kita peningkatan ini kita selalu membentangkan hasil, membuat persembahan di depan kamera dan sebagainya. Dan hasilnya tuh kita akan post kepada ibu bapa dengan YouTube. Memang cikgu memang sangat hebat pelajar kita cikgu. Dan jangan heran kalau pelajar kita belum mula, dia sudah mula cikgu untuk berlakon. Mereka sangat teruja cikgu. Sebab konten apa yang kita mau ajar itu terutamanya berkaitan dengan latar belakang, sebab mereka punya ide sendiri. Kita benarkan ide mereka sendiri. Kita punya ide, saya mau ini, tidak. Kita tanya pelajar apa sebenarnya mereka mau sampaikan. Jadi kita hanya sebagai visi dan menerjemahkan orang punya ide cikgu. Sedikit lagi tuh cikgu ya. Oke, kita lihat lagi. Oke, bagaimana dia dihasilkan cikgu? Bagaimanakah layar hijau itu di dalam bilik darjah? Oke, kalau kita lihat di sini kita ada simulasi dan lokasi pengalaman cikgu. Sini yang saya paling galakkan rekan-rekan kerja saya bagaimana
bagaimana sekolah-sekolah contoh saya nih luar pedalaman cikgu. Saya lebih suka pedalaman ini agak dari lokaliti dia terhad dan sebagainya. Jadi kita mau bawa mereka dunia luar itu ke dalam Bilik Darjah. Jadi bagaimana dunia yang di luar itu yang jauh daripada lokasi sekolah itu kita bawa ke dalam Bilik Darjah cikgu. Sebentar lagi kita akan lihat beberapa contoh cikgu. Jadi pengalaman mereka cikgu tidak kurang juga dengan pengalaman-pengalaman pelajar yang ada di luar sana, sebab kita sudah bawa pun pengalaman-pengalaman, contohnya tempat-tempat bersejarah cikgu, lokasi-lokasi yang tidak pernah mereka sampai dan terpikir seumur hidup mereka. Pelajar-pelajar kampung nih, saya panggil kampung nih, ataupun pedak yang di luar bandar nih, ada yang tidak pernah pijak kaki pun ke bandar cikgu. Macam kami di Bandar Tau, di bandar kecil kan, cikgu-cikgu itu mungkin bandar besar. Bandar yang kecil ini pun mereka belum sampai cikgu. Jadi kalau kita bercerita secara lisan, agak mereka pun kurang-kurang paham cikgu. Apa yang cikgu mau cakap pada hari itu? Mereka apa ya? Sebab kita tidak bawa visual itu cikgu. Dengan cara begini cikgu kita akan bawa visual cikgu ya. Jadi sebenarnya topik-topik itu senang dipelajari lah cikgu, sangat-sangat senang. Sebab kita beri sesuatu yang real cikgu, yang reality-nya cikgu. Ke dalam Bilik Darjah. Mari kita lihat cikgu. Kita boleh lihat. Contohnya cikgu mengajar kimia atau sains cikgu. Cikgu mau bawa semua haiwan ke dalam Bilik Darjah adalah mustahil cikgu. Mustahil kita bawa haiwan ke dalam Bilik Darjah semua cikgu. Dengan teknologi ini cikgu, layar hijau ini kita akan bawa lah semua haiwan yang ada di dunia ini. Dengan ujung jari aja, ujung jari ini cikgu Google kah, cikgu guna apa aplikasi kah, bawa lah tuh haiwan-haiwan yang sudah pupus pun boleh cikgu. Di dalam Bilik Darjah. Nanti kita akan lihat situasinya cikgu ya. Pelajar memang seronok cikgu, 100 totally memang seronok cikgu ya. Oke, sebenarnya yang ketiga adalah penyelesaian pelajaran. Macam mana kita punya konten isi pelajaran itu kita sesuaikanlah cikgu pada hari itu cikgu. Sekiranya kita mengajar sejarah, kita akan carilah benda-benda yang berkaitan dengan sejarah. Dan saya mengajar sains dan bahasa, saya akan bawa lah cikgu sesuatu yang baharu cikgu setiap hari. Setiap hari sesuatu yang baharu. Sebab cikgu, kenapa kita belajar sesuatu yang baru? Sebab cikgu-cikgu ini saya rasa sudah mahir. Hanya gunakan encik Google saja. Dapatlah sesuatu BBM ataupun bahan-bahan yang sentiasa fresh. Cikgu, memang cikgu kena bawa hari-hari fresh lah. Bahan baru mentah yang sangat fresh. Oke, mari kita lihat kesan dan impaknya cikgu ya. Oke, sedikit cikgu. Kita lihat cikgu dia punya kesan dan impaknya itu memberi visual pandangan yang sangat baik ke dalam pembelajaran. Contoh cikgu, kita bawa mereka nih ke luar, di bawah laut, di angkasa dan sebagainya. Ini sebenarnya adalah tarikan cikgu. Tarikan pelajar kita cikgu ya. Mari kita lihat kalau ada video, sedikit video. Kalau cikgu lihat paparan saya ini tarikan-tarikan kita bawa mereka cikgu. Nanti saya di akhir sesi ini saya akan terangkan juga sedikit ya kenapa ini adalah real time ya cikgu. Mereka ini ada gambar. Oke, kalau kita lihat kita sudah pelajar-pelajar saya tahun 1 ini saya sudah bawa ke London cikgu, walaupun belum sampai cikgunya belum sampai ke LCC, ke pantai lah cikgu. Ini apa yang cikgu-cikgu nampak nih semua nih adalah hasil permintaan pelajar cikgu. Bukan saya yang tentukan kontennya, pelajar cikgu. Cikgu, saya mau di pantai cikgu, saya mau di KLCC cikgu, saya mau pergi London cikgu. Jadi sebagai guru nih rasanya kita nih perlulah juga kalaulah boleh cikgu nih sebagai Aladin kan digosok-gosok keluarlah ilmu itu cikgu. Gitulah kita boleh kalau boleh kita bagi mereka apa yang minta cikgu. Sedaya upaya cikgu akan bagi apa yang mereka minta cikgu. Inilah sedikit cikgu ya. Oke, kalau kita akan coba lagi kita sedikit sesi. Oke. Ini sedikit video saya rasanya cikgu Quit bagi tahu saya kalau tidak ada suara ya. Ada suara dia. Oke, tangkap ikan lah. Konon lah mereka ini tangkap ikan. Sebab ini adalah satu subjek tuh yang mana belajar tentang haiwan, ikan dan sebagainya. Oke. Jadi ini
sebelum sebelum saya bagi tajuk ini, saya sudah janji dengan mereka. Esok kita akan pergi ke sebuah kolam, kita akan lihat ikan koi Jepun punya. Jadi itu perjanjian saya nih. Jadi besok cikgu, mereka memang sudah menantikan cikgu dan tunggu sudah cikgu. Mereka sudah tunggu di depan kelas. Mana janji cikgu bawa kami ke kolam ikan? Sebagai cikgu ini memang kena pandai bermain peranan lah. Jadi sebenarnya apa yang ini adalah mereka nyanyi di pantai cikgu. Bawa mereka ke pantai. Nyanyi itu. Ini sangat menyanyi yang saya dulu, saya bawa lah. Oke, itu sedikit tadi cikgu gambaran lah bagaimana pembelajaran itu green screen itu kita bawa cikgu. Siapa kita mau apa yang pelajar-pelajar kita tidak pernah kita kasih jadi reality dalam hidup mereka cikgu. Suatu kejayaan juga kepada guru-guru jika kita dapat penuhi impian pelajar itu cikgu. Satu kejayaan untuk kita cikgu. Oke, pembelajaran berpusat pelajar murid ini dengan menggunakan layar hijau kita dapat berinteraksi secara langsung dengan bahan cikgu. Kita bawa ini cikgu, bahan kita tuh mereka berinteraksi dengan bahan BBM kita cikgu. Senang cerita begitulah. Saya harap ada video cikgu. Oke, video ini ini contoh cikgu. Ini contoh mereka dalam layar hijau mereka akan berinteraksi dengan bahan kita ataupun konten kita pada hari itu. Oke, ada video ya. Salah semua. Ini singa saya kuat dan gembira. Singa saya suka makan ayam dan susu. Saya mandikan tiap hari. Singa saya pandang. Oke, kalau kita lihat nih cikgu, kita belajar tentang zoo, hewan dan sebagainya. Jadi kita aplikasikan zoo itu di belakang layar mereka dan mereka berdiri di hadapan itu dengan teks yang mereka sudah sediakan. Teks itu mereka yang sediakan. Kita cikgu guru-guru kita sebagai cikgu kita tidak bagi suap mereka biar mereka bercerita dengan gambar yang kita bagi cikgu. Contoh ya cikgu, contoh sedikitnya. Oke, lebih interaktif. Baik, oke. Konsep menjelaskan konsep di sini cikgu. Saya rasa ada video. Oke. Ini kita tarik cikgu, saya lebih suka ini adalah pelajar kita yang pemulihan kita panggil yang tidak menguasai cikgu. Di sinilah kita rasa terharu juga lah. Mereka kalau kita tidak ada yang begini rasanya mereka pun tidak ada motivasi. Tapi dengan cara ini saya nampak alhamdulillah bermotivasi untuk datang ke kelas. Kita boleh nampak gaya-gaya pelajar-pelajar. Oke. Kita lihat gambar seterusnya. Oke. Semut yang rajin. Semut yang rajin. Selamat pagi. Saya bangun awal untuk keluar mencari makanan. Sambil berjalan saya memandang sekeliling melihat seekor cacing. Mereka nih pelajar saya tahun 1. Memang mereka seronok, sangat seronok mereka. Sebab mereka nampak di dinding sudah nampak tuh apa yang dipancarkan oleh proyektor saya tuh. Memang inilah gambar apa yang mereka baca. Oke, kita tengok lagi yang ada bahan yang seterusnya. Oke, kalau kita lihat ini. Oke, ini pelajar-pelajar ini sibuk lah, mereka sibuk nih cikgu, sibuk dengan bahan yang mereka nampak cikgu ya. Sedikit cikgu.
Oke. Oke. Ini tadi penyesuaian pembelajaran cikgu. Ini. Di dalam bilik darjah kita cikgu memang ada pelajar yang terbeza cikgu ya, ada yang lambat, ada yang agak sederhana, dan ada yang lebih advance. Jadi dengan cara-cara dengan saya bawa layar hijau ini kita akan dapatlah kayaknya cikgu. Oke, sedikit lah tuh ya cikgu, sedikit video sebab takut nanti tidak boleh load pula nih online, coba lain terlalu bagus. Oke, sedikitlah peralatan juga ya, persiapan untuk peralatan kita bawa bagaimana layar hijau itu di dalam bilik darjah cikgu ya. Asasnya adalah layar hijau itu sendiri cikgu. Sama ada cikgu mau cat kelas cikgu, oke, layar hijau ini cikgu, cikgu sama ada kelas tadi cikgu mau pakai layar hijaunya dicat atau menggunakan kain cikgu. Kalau saya guna kain lah sebab saya mau pindah-pindahkan cikgu. Kalau dia dicat nih cikgu dia akan berada statik cikgu. Tapi kalau cikgu mau buat dua-dua pun oke juga. Yang paling asas adalah layar hijau tuh cikgu ya. Oke, yang kedua adalah pencahayaan cikgu. Cikgu, jika kelas cikgu tuh agak-agak redup, agak-agak mendung, jadi cikgu cari cara lah bagaimana pencahayaan itu cikgu. Jangan guna equipment yang terlampau mahal cikgu. Cukuplah lampu Kalimantan ataupun adjust lah cahaya itu cikgu. Jangan gunakan spotlight dan sebagainya cikgu. Nanti cikgu perlukan cost lagi. Nanti cikgu rasa membawa layar hijau ke Eda nih memang cost yang tinggi. Tidak cikgu. Cost saya jamin cikgu. Cikgu-cikgu di luar sana saya jamin membawa layar hijau ke dalam bilik darjah nih costnya tidak sampai beratus pun cikgu. Modalnya kalau ada cat kita boleh cat murah, kalau ada kain kita boleh kain murah. Jangan stres-stres juga ya. Oke, kita teruskan lagi. Kamera lah. Biasanya saya sendiri cikgu saya pakai iPad lah ataupun tablet, device tablet. Saya lebih kepada iPad lah sebab software itu saya sudah simpan bahan-bahan BBM saya sudah simpan dalam senang. Pakai kamera oke cikgu, telepon oke juga, DSLR pun oke cikgu, sangat-sangat oke. Jadi guna apa yang cikgu ada pada masa itu. Jangan semata-mata kita mau buat konsep yang berbeza nih cikgu, kita kena beli keluar duit lagi beribu-ribu semata-mata untuk mendapatkan konsep ini cikgu. Pakailah, bring on your device lah, bawalah apa-apa cikgu yang kalau cikgu ada telepon bawa telepon, ada tablet bawa guna tablet ataupun tidak ada pun kita guna komputer, laptop. Boleh cikgu. Jangan susah-susah hati cikgu ya. Oke, kita akan lihat. Oke, nih laptop, mikrofon, dan sekiranya lah perlu cikgu mau pakai mikrofon untuk efek yang lebih jelas, boleh cikgu. Oke, mikrofon untuk dapatkan efek yang lebih jelas lah cikgu ya. Dan tripod cikgu, jangan lupa satu adalah tripod yang memegang device peranti cikgu tuh. Kalau tidak cikgu kena pegang selamanya begini cikgu. Penat juga tuh. Penat juga tuh cikgu Kwit, penat juga tuh kena ada tripod lah. Krem tangan. Oke, ini Precision ataupun software yang kita guna. Cikgu boleh gunakan CapCut yang sudah ada, kita ada KineMaster, kita ada iMovie pada iOS, kita ada Filmora. Saya sendiri gunakan Doing. Di dalam iOS Doing untuk edit, bukan edit, menggunakan green screen ini di dalam kelas saya gunakan Doing lah. Cikgu-cikgu boleh teroka selepas ini, coba Google dan sebagainya, apapun software yang cikgu ada boleh. Sebab semua sekarang peranti software ini memang ada tersedia untuk layar hijau ataupun green screen. Tinggal cikgu ubah dan kreatif sejak macam mana mencoraknya nanti cikgu ya. Oke. Oke. Kalau kita lihat, mari kita lihat cikgu ya. Jom kita lihat sedikit cikgu, saya punya evidence ataupun saya punya project cikgu, sedikit lah cikgu. Oleh kerana takut lain putus-putus kan. Ini sih yang dapat nih cikgu. Oke, kita lihat. Oke, sedikit. Harap guru-guru lain yang di luar dalam talian tidak sekat-sekat. Ini adalah permintaan. Mereka minta cikgu berada di kawasan akuarium lah.
yang mereka mau ala-ala ada ikan. Ini proyeknya baru, ini tahun 2 cikgu ya, tahun 2. Lain tahun, lain kelas, lain permintaan mereka cikgu, agak pening juga lah. Nasib baik sudah biasa. Oke, kita lihat. Oke, jam ini. Oke, ini. Oke. Kita boleh kreatifkan lah pelajar-pelajar punya persembahan gitu ya. Oke, kalau kita lihat yang ini cikgu. Harap tidak lag ya. Oke. Kita lihat. Cikgu, saya nak bisu, boleh tak? Oke. Mau pergi di zoo, boleh tak? Nah, saya bawa mereka ke zoo, lihat hewan. Kalau kita lihat di sini tadi, mereka bertanya, cikgu bolehkah pergi zoo? Cikgu, saya nak bisu, boleh tak? Oke. Sebagai guru, kita realisasikan zoo itu. Kalau ini, oke, tadi sudah, oke, kita akan teruskan. Oke, kita mengajar juga mereka itulah berhadapan dengan umum, yaitu kita broadcasting lah, kita ajar mereka sebagai wartawan cilik. Dan sebenarnya konten yang mereka baca ini adalah konten pelajaran mereka. Seekor singa berungut dan menderam kepada seekor nyamuk yang asyik terbang berlegar di kepalanya ketika itu tadi kita secara ini tahun 2 saya sudah mula mengajar mereka menggunakan membaca berita ya. Dari tahun 2 lagi, awal tahun 2 saya sudah train mereka. Cikgu melihat di sini sedikit. Oke, kita lihat dulu ya. Oke, inilah persembahan mereka. Mereka membuat persembahan ini, cikgu. Inilah persembahan mereka di pentas dalam kelas. Oke, ini saya rasa saya sudah berada di slide yang di hampir ujung lah, belum ujung. Cuma apa yang seronok sebenarnya, cikgu? Apa yang seronok ialah kita menjadikan pembelajaran yang bermakna dalam kelas itu. Semuanya yang berlaku tadi, cikgu nampak tadi itu bukannya adalah rakaman. Contoh rakaman green screen nih, cikgu. Kita rakam hari ini, kita balik rumah, kita edit. Itu biasa yang digunakan. Di dalam konsep saya, cikgu, saya memang di dalam kelas itu berlaku, cikgu. Green screen itu tanpa ada editing. Dan saya pancarkan itu kepada proyektor ataupun TV yang besar. Jadi latar belakang itu berubah, mereka sedar, cikgu. Mereka tahu latar belakang itu berubah. Itu secara real time, cikgu. Itu keedah saya lah, cikgu. Saya tidak mau lagi yang mau cikgu saya ini balik rumah editing, besok baru post. Selalunya begitu. Edit, balik rumah, besok post. Jadi tidak seberapa seronok, cikgu. Sebab terpaksa tunggu esok lagi untuk melihat hasilnya. Tapi yang saya ketengahkan ini adalah real time. Pada hari itu juga dan masa itu juga, cikgu. Oke. Ya ada proses-proses editing. Contoh lah, itu saya punya keedah lah, cikgu ya. Mana tahu cikgu-cikgu ada keedah lain, bolehlah ajar saya. Oke, ini konsep-konsep yang saya bawa lah, cikgu. Sebagai bilik darjah itu kita pun mau juga healing dalam bilik darjah. Ini saya bagi contoh sedikit bagaimana pelajar dan guru itu seronok di dalam bilik darjah ya, cikgu. Ini kelas saya, cikgu. Sentiasa berubah. Saya tidak edit di rumah, saya tidak edit di rumah lagi dulu. Ini apa yang berlaku? Kita cuma gunakan sedikit YouTube sebagai latar belakang, kita cari-cari lah, cikgu. Dan ini, oke. Kita boleh ubah, cikgu, kelas kita tuh ikut apa yang kita mau pada hari itu. Dia punya, dipanggil ini efek lah, efek dalam bilik darjah. Oke.
Sedikit cikgu, ini efek cikgu. Sambil belajar mereka, sambil kita dengar bunyi pantai, duluan ombak. Ini real gitu, dia bukan rakaman gitu. Saya yang rakamnya, tapi dia berlaku dalam suasana kelas tuh cikgu. Mereka dengar bunyi ombak, mereka lihat pantai di screen dan sebagainya. Nah, itu saya punya konsep dan cikgu saya bawa cikgu. Kaedah saya lah. Oke, ini sedikit lagi. Oke, ini kaedah saya. Oke, ada ini. Adalah sedikit beberapa guru yang maulah ala cikgu healing dalam kelas. Nah, mereka begini. Kalau yang ini juga ada ibu bapak cikgu. Sebenarnya ini kisah lain sedikit fungsi saya. Saya selalu post semua apa yang berlaku dalam Bilik Darjani ke dalam grup WhatsApp ibu bapak. Dan ibu bapak ramai yang bertanya dan PM dipanggil sekarang nih personal message tuh. Anak saya keluar daripada sekolah kak cikgu. Adakah anak saya keluar pada sekolah? Tidak, saya bilang tidak keluar daripada sekolah pun. Mereka masih lagi selamat dalam kelas. Jadi untuk pada satu hari saya jemput ibu bapak datang ke dalam sekolah, ke kelas saya lihat sendiri. Dan hasilnya inilah mereka ibu bapak yang cikgu nampak tuh, itu ibu bapak yang bergambar. Mereka lihat sendiri pembelajaran anak mereka dalam kelas itu. Mereka tidak percaya sebenarnya cikgu. Mereka ibu bapak takut saya bawa anak mereka ini ke pantai, keluar daripada Bilik Darjah. Tidak. Saya terangkan adalah konsep saya adalah saya bawa dunia luar ke dalam Bilik Darjah. Supaya anak-anak kita, anak-anak tuan-tuan dan puan merasai apa yang orang lain rasakan. Itu. Ini contoh-contoh. Ini pihak luar dah datang, lihat sendiri. Mereka mau lihat sendiri. Mau lihat sendiri, betul tak? Oke, rasanya ini adalah yang saya bagi real time. Ini adalah yang terbaru juga awal tadi pagi di Selap. Ini Bilik Darjah ini cikgu, live saya rekam live. Baru hasil tadi itu ajar saya yang sedang dalam proses meningkatkan penguasaan 3 ke 4 saya inilah. Cukup perasaan ini rating. Saya gerak dulu. Itulah yang screen yang ada dulu. Agar nampak juga ada sungai juga. Ada duduk itu Nabili. Itu sedikit. Oke. Saya rasa Cikgu Pit, saya rasa saya sudah hampir di ujung lah. Saya sudah habis rasanya tadi. Jika ada apa-apa, saya punya kata-kata Cikgu. Kita Cikgu memang banyak impian, banyak mimpi Cikgu. Bagaimana kita merealisasi kenyataan itu Cikgu? Usaha kita kena lebih dari keperluan diri Cikgu. Kita kena lebih lagi untuk merealisasikan, menjadikan pelajar-pelajar ini satu pelajar yang sangat-sangat mereka sangat seronok datang ke sekolah Cikgu. Sangat-sangat seronok. Kita mau Cikgu pelajar ini menanti-nantikan kehadiran guru-guru di dalam kelas, sentiasa bersemangat datang ke sekolah. Itu kita mau sebagai guru Cikgu. Oke, cukup sekian, terima kasih, itu saja. Maaf jika ada terkasar, terkurang ilmu saya Cikgu. Cikgu bolehlah ajar saya Cikgu. Ini ilmu yang ada Cikgu ya. Oke, terima kasih Tuan, Cikgu. Cikgu, kita ada beberapa soalan yang daripada kita punya audiens pada petang nih. Antaranya kita ada persoalan yang bertanya, ada cara mudah tak nak setup layar hijau tuh? Because ada guru-guru tanya pasal tuh. Cara mudah, kita pakai kain saja Cikgu. Cara mudah kita gunakan kain hijau, kita letaklah di mana-mana sudut yang kita mau. Itu sejak. Lepas itu kita gunakan telepon untuk buat rakaman. Itu paling mudah, simple. Ada juga Cikgu yang ada memberi cadangan juga, dia cakap bilang guna cat pun boleh kan? Pada pandangan Cikgu, mana satu yang lebih senang, beli kain atau cat? Kalau cat dia permanen lah, ya permanen. Kalau kain itu sebab kita kadang-kadang kita ini berpindah-pindah kelas. Ada Cikgu yang berpindah kelas, tahun ini dia mengajar tahun ini, nanti tahun depan dia mengajar. Jadi itu Cikgu punya bahan tahu. Cikgu punya memang tools. Saya panggil tools, Cikgu kena pindah.
Kecuali cikgu mau wakafkan kepada kelas itu, cikgu beli baru. Mana tahu cikgu pemurah hati. Cikgu wakafkan itu kepada kelas ini, next kelas cikgu beli baru. Oke. Macam cikgu tadi saya nampak kan ada cikgu punya layar hijau juga diguna, ada ikan yang di bawah lantai itu kan. Oh ya, Jadi itu guna cat kah ataupun guna kain? itu cat. Cat Memang lah. kebetulan kelas kami ini lantainya warna hijau, jadi saya tidak perlu cat. Oke. Maksudnya memang warna hijau untuk Hijau. lantai, dinding pun boleh lah kan Tuan, cikgu? Boleh juga Oke. pakai bentangkan kain hijau, boleh juga cikgu. Yang penting Tadi yang membeli kain, yang membeli kain ini, cikgu, adakah hijau dia ada tone yang tertentu kah ataupun ada code dia yang tertentu kah? Macam mana tuh? Supaya beli biasanya kita kain yang betul. pakai hijau pucuk pisang yang bagus. Kalau kita Oke. lihat ini hijau pucuk pisang. Maksudnya Jangan kita terlampau yang pergi kedai green. lah. Betul, yang jangan yang dark green tuh. Oke. Nah, Jadi dia- rekan-rekan yang sedang mengikuti siaran kita pada petang nih, jangan lupa dia punya keyword dia hijau pucuk pisang. Cikgu Iwan yang bilang. Cikgu Yalah. Iwan daripada Tawawa. Oke, ada lagi soalan-soalan lain kah? Daripada rekan-rekan guru yang ingin tanya secara langsung dengan kita punya perkongsian daripada Cikgu Iwan kita pada petang nih. Ya, Kalau tiada, ya, oke. mungkin juga Cikgu Kwit, sebab kita tidak dapat buat demo pada hari ini secara online. Sebenarnya untuk green screen dalam classroom ini dia demo secara bersemuka memang Cikgu, memang cepat Cikgu dapat. Secara online ini kita kena banyak pendidikan tools, tidak nampak dengan jelas surround kita Cikgu. Tapi kalau bersemuka, insya Allah kalau ada masa kita buat bengkel bersemuka, saya boleh beri penjelasan lebih terperinci. Sangat mudah. Jadi ini sangat cukup tawaran yang cukup baik untuk rekan-rekan pendidik di seluruh negeri Sabah ataupun di seluruh Malaysia yang ingin mendapatkan bantuan ataupun hikmah nasihat daripada Cikgu Iwan, boleh juga kontak Cikgu secara teruslah berkaitan dengan green screen ini. Dan satu persoalan daripada saya sendiri, saya ingin tanya, because tadi Cikgu ada sebut tentang pencahayaan. Jadi saya ingin tanya, adakah adakah terhad kepada pencahayaan putih kah ataupun pencahayaan warna kuning pun dibolehkan? Ataupun ada beza tak dari segi kualiti green screen yang dihasilkan tuh? Kalau kita mau hasil yang sangat-sangat baik, kita gunakan cahaya putih itulah. Tapi kita di dalam device kita boleh adjust. Cari kesesuaian warna itu, hijau itu ada adjustnya, ada adjust warna dan pencahayaan. Jadi kita adjust supaya latar belakang itu tidak jadi blur ataupun pelajar kita tuh hilang. Itu saja. Dia ada setup setting. Dan maksudnya apa-apa cahaya pun boleh, cuma boleh diedit, boleh dicari lah, edit daripada bahagian kamera tersebut lah. Kamera setting, betul, kamera setting. Oke. Berapa meter kain hijau untuk satu kelas? Pertanyaan daripada Cikgu Nora. Kalau Cikgu punya kelas itu kena ukur lah Cikgu kelas. Kalau Cikgu kelas biasanya standar kita berapa ya? 2,5 meter kelas tinggi kelas. Nah, jadi tengoklah sama ada kita mau guna dinding itu sepenuhnya atau macam mana. Saya tidak boleh cakap juga 3 meter, 4 meter, tapi bidang kain tidak silap saya. Kalau tidak silap saya bidang kain hijau ini 60 inci ke 60 cm ke. Adakah dia punya bidang lebar kain itu dijual. Jadi Cikgu kena jahit untuk dapatkan apa yang Cikgu mau dalam kelas itu. Ya, oke. Jadi terima kasih atas pertanyaan tadi. Ada lagi soalan-soalan lain nggak, Cikgu sekalian yang ingin tanyakan dengan Cikgu Iwan secara langsung? Pengalaman lah, kan? Macam mau tanya juga Cikgu Iwan kan, selama guna green screen ini lah kan, untuk rekan-rekan guru pendidik yang mungkin baru nak berjinak-jinak untuk mengaplikasikan green screen dalam bilik darjah ni, apakah langkah pertama untuk permulaan? Langkah pertama. Oke. Langkah yang pertama, kita mesti ada bahan, Cikgu kena ada bahan, yaitu bahan bantu mengajar. Setelah kita ada bahan, dan bahan itu rasanya kita mau digitalkan. Sekarang ini pendigitalan. Jadi bahan itu salah satu cara pendigitalan adalah menggunakan green screen. Jadi bahan itu kita digitalkan, terjemahkan dalam hasil layar hijau.
Nah, itu langkah yang pertama, kita kena ada bahan. Yang kedua, tools tadi juga. Kita ada setup kamera, handphone, device dan sebagainya. Ada layar hijau. Dan bahan tadi itu merangkumi latar belakang yang cikgu sudah pilih ataupun sediakan pada hari itu. Konten lah cikgu, konten cikgu itu boleh dijadikan sebagai latar belakang. Itu sejak konsep, tidak banyak cikgu. Sebenarnya layar hijau ini tidak cerewet, tidaklah tanpa rigid betul. Mau pikir 1 hari 1 malam, 7 hari 7 malam, tidak cikgu. Apa yang cikgu ajar itu, cikgu gambar. Contohnya textbook lah, paling senang textbook, gambar itu konten textbook, itulah yang dijadikan background sebagai konten pada hari itu. Sangat Menarik senang. sekali. Maksudnya kita bawa benda yang di dalam textbook ke dunia murid itu sendiri, alami sendiri kan. Sangat menarik ya. Biasanya macam ini, saya bagi contoh nih, akhirnya. Ini, itulah. Senang. Nah, saya gambarlah saya punya bahan bacaan tadi untuk pelajar-pelajar saya yang tengah memulihkan diri ini. Itulah bakul, botol dan sebagainya. Saya gambar, mereka lah. Saya akan soal lah, tunjukkan di mana ejaan yang betul dan sebagainya. Itu sedikit contoh. Jadi pelajar nih akan kalau mereka senampak mereka nih memandang ke hadapan. Jadi mereka memandang dari laptop gitu, cikgu. Mereka nampak screen besar juga. Screen besar lah. Ya nampak lah. Oh, maksud di belakang punya pemandangan tuh memang orang nampak dari depan lah. Betul. Oke. Jadi mereka nampak apa yang secara realnya lah. Tidak ada editing tadi itu, tidak ada editing. Betul. Itu yang keistimewaan perkongsian Cikgu Ewan pada petang nih. Because sebelum ini saya terfikir juga, because perlukan rekaman, lepas itu kena edit, kurang seru ya lah. Tapi nampaknya hari ini petang ini tidak. Saya sangat bersyukur dapat jadi moderator sambil belajar ilmu yang dicurahkan oleh Cikgu Erwan sendiri berkaitan dengan tips ataupun kira hack lah nih kan. Pengajaran green screen di dalam bilik darjania. Sebabnya Cikgu Quid kita mau feel sebagai guru itu. Nggak mau besok baru mau terangkan lagi macam sudah macam basi tau. Ya, macam tadi komen-komen daripada guru-guru di ruangan chat pun cakap guru pun seronok. Bukan saja murid seronok, tetapi guru dengar pun seronok dan tidak ada yang guru yang tidak sabar untuk apply lah. Lepas ni Sabah ni memang habis stok lah. Habis stok kain warna hijau, pucuk pisang. Semua tahu sudah. Saya ada beberapa pepatah lah untuk cikgu ya. Guru gembira mengajar, murid seronok untuk belajar. Ya. Itu dia. Betul. Jadi sangat menarik sekali perkongsian kita pada petang ini. Oke. Jadi kita ingin sekali lagi kita sangat mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Irwan atas perkongsian sesi hands-on yang cukup bermakna tadi. Saya yakin semua guru-guru memang cukup teruja dan ingin mengaplikasikan ilmu yang telah disampaikan sebentar tadi. Jadi sementara itu kami juga mohon semua guru-guru untuk mengisi maklum balas dan juga kehadiran tuan-tuan dan puan-puan melalui link yang dikongsikan. Selain daripada itu, kita akan adakan juga siri ini pada setiap hari Kamis dalam masa yang akan dimaklumkan. Untuk makluman awal kepada para peserta, pada minggu hadapan, siri ke-34 kita ini, kita akan mendengar sesi perkongsian daripada penceramah kita, Cikgu Hamidah, daripada Sekolah Kebangsaan Gemang Jeli, Kelantan, dengan tajuk beliau yang sesuai kepada semua guru, iaitu aplikasi Google Read Along dan Nilam. Alright, jadi sekarang ada pun di paparan tuan-tuan dan puan-puan rakan-rakan guru pendidik sekalian, poster untuk sesi CDL Sabah pada minggu hadapan. Selain daripada itu, pemakluman melalui WhatsApp dan Telegram juga akan dikongsikan. Jadi, tuan-tuan rakan-rakan guru semua, jangan lupa isi link kehadiran yang dikongsikan di ruangan chat, dan kita berjumpa lagi di sesi yang akan datang. Selamat berehat semua pada petang ini. Sebelum kita bersurai, jom rakan-rakan guru kita boleh ambil gambar sama-sama sebagai kenangan-kenangan dan juga bukti kehadiran rakan-rakan guru semua. Okey, jadi mohon kerjasama dan juga sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan rakan pendidik semua untuk buka kasih on itu kamera dan juga senyum selama mungkin. Kerana nanti kita punya ada mohon bantuan Hazwani, boleh?
untuk ambil gambar kita semua. Yang paling manis betul. Betul. Oke, saya start ambil first page dulu ya. Oke, ready senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi senyum. 1, 2, 3. Freestyle. 1, 2, 3. Oke. Next page. Oke, page seterusnya lagi. Oke, last page. Oke, cikgu-cikgu. Semua sudah. Alright, terima kasih Hazwani. Jadi rekan-rekan guru semua, kita jumpa lagi pada minggu hadapan dalam CDL Sabah. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Irwan. Bye. Bye semua. Yuk, jumpa lagi. Bye. Jumpa lagi. Thank you semua. Jumpa lagi minggu depan.